Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah bersama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuan Haji Nasir, pengurusi surau Ar-Rawdah dan barisan jawatan kuasa serta para pegawai syarak, serta tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah. InsyaAllah pada malam ni kita menyambung kembali kuliah kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang berkekalan, dan juga Allah kurniakan kepada kita kelapangan masa agar dapat kita meneruskan kuliah kita untuk masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita menyambung kuliah kita dalam hadis yang bertajuk menghormati masjid dan arah kiblat. Menghormati masjid dan arah kiblat. Yang lepas kita dah selesai sujud pada hujung pakaian. Maklumlah dah tinggalkan dekat 2 bulan di sujud pada pakaian, betul? Yang lepas. Jadi kita sambung pada hadis yang berikutnya, menghormati masjid dan arah kiblat. Muka surat yang ke-64 pada kitab tuan-tuan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati فحكها بيده ورؤي منه قراحية أو رؤي قراحيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. Jadi pada malam ini kita mendengar hadis yang bermaksud daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat nukhamatan, kahak yang kering melekat pada arah kiblat, fil qiblati harfu jar majrur fi qiblati fahakkaha biyadihi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengikis dengan tangannya. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil batu kerikil, Nabi kikis kahak yang kering. Wa ru'iya minhu qarahiyatun aw ru'iya qarahiyatuhu lizalik, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengikis kahak tadi dengan tangannya. Wa ru'iya, dan terzahir pada keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu tanda baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka, maknanya membenci, karahiyah, benci, terlihat, ternampak pada memek muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, maknanya Rasulullah tak suka perkara tersebut.
Terzahir pada keadaan baginda rasa tidak suka dan nampak tegasnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang berlaku? Waqala, yang qala tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, seraya bersabda, kan? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, bahwasanya seseorang daripada kamu, iza qama fi salatihi, kan? Ketika mana dia bangkit untuk menunaikan solat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sebenarnya dia ingin bermunajat kepada Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau seakan-akan Tuhannya itu berada di antaranya dan di antara qiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi, maka oleh itu janganlah sesekali dia berludah ke arah kiblat. Maka bila Nabi kata jangan, maka di situ terdapat larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berludah ke arah kiblat, apatah lagi kahak, kan, membuang kahak tui ke arah kiblat. Tetapi jika ingin berludah, apa Nabi ajar? Dalam Nabi melarang, Nabi ajar, kan? Walakin an yasarihi, tapi jika dia nak berludah juga, maka ludahlah pada arah kirinya, kan? Atau di bawah kakinya, au tahta qadamai, atau di bawah kakinya. Pun nak kena tahu bawah kaki yang mana, yang kanan ke, yang kiri ke, kan? Kemudian summa akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil hujung kain ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Hujung kain ridak, fabazaqa fihi, kan? Dan baginda meludahi pada kain itu, waradda ba'dahu ala ba'din, dan baginda dilipatkan kain itu di antara satu dengan yang lain, atau dia melakukan begini sebagaimana yang aku buat ini. Tak bawa pula kain ridak malam ni. Itu tunjuk kiblat, itu bawa, tunjuk apa? Solat jangan solat atas kain tu, bawa kan, malam ni tak bawa. Jadi faham makna berludahlah ke arah kiri, kan? Arah hujung kain ridak tu, dan dilipatkan, cukup, kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis yang kita dengar pada malam ini, hadis daripada Anas bin Malik. Jadi sedikit tentang Anas bin Malik, mengenali manaqib Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari Al-Khazraji, Anas bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari Al-Khazraji, daripada golongan Ansar, kabilah Khazraj, menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Seorang sahabat yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas bin Malik dengan gelaran Abu Hamzah. Abu Hamzah. Ibunya ialah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepadanya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atilla umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Maksudnya, ya Allah, berbanyakkanlah hartanya, ramaikanlah anaknya, panjangkanlah umurnya, berkatilah padanya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Doa Nabi kepada
Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan? Dalam kitab Al-Isabah menyebut antara lainnya, anak kandungku dan cucuku yang aku makamkan ketika Hajjaj menduduki kota Kufah, gubernur Kufah, Hajjaj, kan? Anak kandung Anas bin Malik dan cucunya ketika mana di kota Kufah seramai 100 orang. Kan tuan-tuan, anak ramai, cucu ramai, meriah rumah 100 orang. Atuk pening kepala, atuk dah tak keluar suara dah rasanya. Yang panjat-panjat, yang kulu kili kan. Kita biasanya 20 lebih orang je lah. Kalau belah betul saya 20 lebih, belah ayah saya kurang sikit, bawa belah-belah je kan. Jadi meriah macam itulah semeriahnya. Ni 100 orang. Ini ibarat macam maklum saya lah, 16 orang anak, cucunya dengan cucu dah cicit kan. Jadi bila kenduri tu dia orang aja kan. Sedangkan usia dan kesihatannya dia tidak pernah menderita sakit. Anas bin Malik kan, dalam usia yang panjang dan kesihatannya tidak pernah menderita sakit, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan kepadanya rezeki yang banyak. Anas merupakan seorang yang kaya. Sewaktu dikebumikan, beliau meninggalkan 120 orang lebih anak. Anak lebih kurang, anak cucu keturunan ni 120 orang. Dan beliau hidup lebih 100 tahun. Meninggal dunia di Basrah pada tahun 93 Hijrah. Dan beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 buah hadis. 2286. Anas bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari Al-Khazraji. Kan? Jadi itu sedikit tentang Anas bin Malik. Keterangan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini melihat kahak yang kering di arah kiblat, pada arah kiblat. Lalu kemudian dikorikkan kahak itu ataupun dikikiskan kahak itu dengan tangannya, dan sahabat melihat kebencian ataupun melihat akan mimik muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang kamu apabila bangun menunaikan solat, maka dia hanya bermunajat kepada Tuhannya. Kalau dia bermunajat, iaitu berkata-kata kepada Tuhannya, maka tiadalah patut dia meludah ke dinding masjid ataupun Tuhannya di antaranya dengan kiblat. Ini adalah syak orang yang meriwayat. Adakah junjungan sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama yunaji rabbahu, ataupun berkata fa innama rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, iaitu janganlah dia berludah pada arah kiblatnya, tetapi hendaklah ke arah kirinya atau di bawah kakinya. Kalau tempat sembahyang itu ada biji-biji batu. Kalau di tempat tersebut tidak ada sesuatu dan ditakuti akan mencemarkan tempat itu, maka bolehlah dia mengambil akan hujung kainnya, lalu diludah padanya dan membalik-balikkan di antara setengahnya dengan setengahnya yang lain. Dan Nabi SAW menunjukkan perbuatan tersebut dengan sabdanya, dan dengan berbuat yang demikian. Jadi hukum dalam hadis ini, kita mengetahui tentang hukum meludah ke arah kiblat. Hukum meludah ke arah kiblat. Apa hukumnya? Dilarang. Dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab Nabi kata jangan meludah ke arah kiblat. Meludah ataupun membuang ludah termasuk perkara yang tidak dihiraukan dan diperhatikan oleh kebanyakan orang. Jika kita perhatikan, kebanyakan orang masih ramai yang secara sembarangan ketika mana mereka meludah ke arah kiblat. Dan bagaimanakah hukum meludah ke arah kiblat ini dalam Islam? Maka kita ketahui dalam hadis yang dibacakan tadi,
meludah ke arah kiblat termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Perkara yang dilarang. Di sini ada hukum yang lain pula. Tegahan Nabi ni tadi ketika dalam solat. Bagaimana pula di luar solat, di luar masjid, kan? Bagaimana pula hukum meludah ke arah kiblat ketika di luar bangunan solat, di luar masjid atau surau. Sebahagian besar ulama mengatakan bahawa meludah ke arah kiblat adalah makruh dan sebaiknya dihindari. Hal ini kerana terdapat beberapa riwayat yang berisi larangan meludah ke arah kiblat. Di antara riwayat tersebut adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. Selain daripada hadis yang kita baca tadi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Huzaifah. Beliau berkata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludah itu berada di antara kedua matanya. Ludah ataupun kahak yang dibuang tu tadi ke arah kiblat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan kan dari Abi Daud ini, barang siapa meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludah itu berada di antara kedua matanya. Hadis ini tidak menerangkan tentang dalam keadaan solat ataupun di dalam masjid, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka di sini sebagian ulama juga menetapkan bahawa adalah dilarang, makruh juga kita ketika mana di luar solat ataupun ketika mana berada di luar masjid, bangunan masjid, kita meludah kita kan membuang ludah itu, membuang kahak itu ke arah kiblat. Begitu juga adalah dilarang bagi kita membuang ludah itu di tempat yang dilalui oleh orang ramai. Kan? Cari ke tepi-tepi, ujung-ujung pokok kan, tempat yang tidak dilalui. Kalau kita pengalaman kita balik daripada Mekah kan, daripada Mekah ke Madinah, jemaah yang solat kan sehingga ke jalan-jalan orang solat. Di mana tempat orang mendirikan solat itu, maka dilarang, ditegah bagi kita untuk meludah di kawasan tersebut. Kan macam sini surau Ar-Raudah ni tak nampaklah sangat, sebab semua orang semayang di bawah bumbung. Kan tak ada lagi orang semayang sampai melimpah ke parking kereta. Dah ke pengungsi? Belum lagi, insya-Allah. Usaha lebih sikit. Kan? Kan? Orang semayang sampai ke parking kereta. Kalaulah orang semayang itu kita lihat jemaah itu semayang dah sampai ke parking kereta, maka janganlah ludah di kawasan sebarangan, di kawasan yang dilalui oleh orang ramai. Apatah lagi kawasan yang digunakan untuk menunaikan solat. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud akan dibangkitkan orang yang membuang kahak ke arah kiblat pada hari kiamat dalam keadaan kahaknya menempel di wajahnya. Orang yang buang kahak ke arah kiblat, hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan kahak itu bergantungan di wajahnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan sebagai berikut: "Iza qama ahadukum yusalli fala yabsuku fi qiblatihi fa innama yunaji rabbahu tabaraka wa ta'ala." Jika salah seorang dari kalian mendirikan solat, hendaklah tidak meludah ke arah kiblat, sebab orang yang solat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Berdasarkan kepada 3 riwayat ini kan, termasuk daripada hadis yang kita baca tadi, adalah seseorang itu dilarang meludah ke arah kiblat. Ini bertujuan bagi menghormati arah kiblat, kan? Penghormatan arah kiblat. Kiblat tempat orang mendirikan solat. Apa lagi larangan yang dilarang bagi kita? Menghadap ke arah kiblat. Kan? Ketika mana rumah kita dalam pembinaan, ambil berat tak benda ni? Saya turun tuan-tuan,
Tuan-tuan tanya pada GGH lah. Memang saya turun, saya masuk, saya pastikan. Jangan sesekali dibina toilet tu menghadap ke arah kiblat. Kan? Dilarang bagi kita membuang air kecil ataupun air besar dalam keadaan kita menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Dua keadaan ini dilarang. Jadi memang pastikan dengan GGH dulu. Betul tak? Tak menghadap kiblat. Okey, tak apa. Boleh teruskan. Menghadap kiblat, no. Kan? Sebab kita kena pastikan. Jadi macam mana ustaz kalau toilet dah siap? Tuan-tuan ambil lah inisiatif kan. Kalau boleh dialihkan, dia melibatkan kos, memang melibatkan kos. Bawa lah berunding dengan pemaju kan. Kalau boleh dialihkan, alihkan dengan kadar segera. Sebab di sana ada larangan daripada Nabi SAW. Jangan kita membuang hadas dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Kan? Sebab apa? Sebab menghormati kiblat itu sendiri. Kan? Dan juga larangan ini termasuk membuang ludah ataupun membuang kahak itu ke arah kanan kita. Sebab apa? Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, hadis yang dibacakan kan, Nabi SAW menyuruh kita supaya membuang ludah itu ke arah sebelah kiri. Maka di situ difahami bahawa larangan ini juga termasuk larangan meludah ke arah sebelah kanan. Kan? Dilarang meludah sebelah kanan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, kitab fiqh kan. Dimakruhkan meludah di luar solat menuju ke arah depannya sendiri secara mutlak ke arah kiblat dan juga ke arah kanan. Kan dua-dua belah itu dilarang kita daripada meludah, sama ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Aqil an Ibn Shihab an Humaid bin Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'id akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi kha'itil masjid fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasatan fahattaha summa qala iza tanakhama ahadukum fala yatanakham qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Shihab, dari Humaid bin Abdurrahman, bahawa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma telah mengkhabarkan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kahak di ludah pada dinding masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu kerikil. Ini hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil batu kerikil dan menggosoknya. Nabi SAW ambil batu kerikil, gosok. Apatah lagi Haji Nasir, kalau nampak kotor kat surau ni, fungsi surau, Nabi boleh buat, fungsi surau pun kena buat. Nampak kotor, tapi Haji Nasir bagus kan? Mana kita nak jumpa fungsi pegang vacuum, lepas tu di vacuum kan, tempat solat. Fungsi Haji Nasir je buat kan. Alhamdulillah, teruskan. Benda-benda baik teruskan, tak ada malunya lah kan. Mudah-mudahan ia menjadi amalan kita membersihkan dewan solat, tempat orang sembahyang kan. Jadi mahar kita kan, mahar kita nak meminang bidadari syurga kan. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kamu meludah, janganlah dia meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanannya, tapi hendaklah dia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Nampak tak? Maka dalam hadis ini difahami bahawa larangan meludah ke arah hadapan dan juga ke arah kanan kan. Dan
Disebut juga dalam hadis ini kan, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri kan, ludahlah di bawah kaki kiri. Kalaulah kita solat di tempat itu kan, kita solat di tempat itu, tempat tu bukanlah tempat macam contoh simen, janganlah diludah ke arah tempat yang kita solat simen tu tadi kan. Apa yang diajar oleh Nabi, ambil hujung kain kan, buanglah ludah di hujung tu dan dilipatkan di antara keduanya kan, dilipatkan di antara keduanya kan. Maka dapatlah kita fahami pada malam ini kan, yang pertama, larangan supaya kita tinggalkan, jangan buat dah lepas ni, sama ada di dalam masjid, di dalam surau, ataupun di luar bangunan masjid, di luar bangunan surau, meludah ke arah kiblat dan juga meludah ke arah sebelah kanan. Dilarang. Ada ulama memakruhkannya, hukum makruh kan, hukum makruh, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Sunnahnya pula kita dapat belajar pada malam ni. Sunnahnya apa? Melalui hadis yang dibacakan, beberapa hadis yang dibacakan kan, dalam bab ludah aja kan, sahabat-sahabat meriwayatkan beberapa hadis memberi pengajaran kepada kita kan. Maka dapat kita fahami, dapat kita mengikut sunnah lepas ni. Nak ludahlah sebelah kiri atau di bawah kaki kiri. Dua tempat, sebelah kiri atau di bawah kaki kiri. Ataupun yang ketiga, alternatif yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ambil hujung kain ridak kan, siapa yang pakai ridak, ambil hujung kain ridak, maka buanglah ludah tu tadi kan, kemudian dilipatkan di antara keduanya. Siapa yang pakai handkerchief lama tak sebut handkerchief kan, sapu tangan tu, biasa ayah-ayah kita dia bawa sapu tangan, orang muda je tak bawa sapu tangan kan. Siapa yang pakai sapu tangan tu kan, buanglah kepada sapu tangan tersebut. Pergerakan, jagalah pergerakan kan, jangan pergerakan yang besar kan, pergerakan yang besar sampai 3 pergerakan kan. Kalau pergerakan tu bergerak satu-satu kan, dia jangan sampai selari 3 yang boleh membatalkan solat kan. Terus dia buang, lipat, masuk semula kan, kan. Jadi itulah. Begitu juga di luar, apatah lagi di kawasan-kawasan yang mana orang mendirikan solat di luar bangunan masjid, elakkan. Dan juga dapat kita pelajari pada malam ini, larangan juga kan, ketika mana kita membuang hadas, sama ada yang besar atau kecil, larangan kita supaya dilarang kita buang hadas dengan menghadap kiblat. Begitu juga membelakangkan kiblat, kerana kiblat ini mulia. Kiblat ini mulia. Kita solat menghadap kiblat, sebagaimana kan tempat kita dengan tempat kiblat itu tadi kan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita mendengar hadis pada malam ini kan, hadis tentang larangan ataupun kemuliaan menghormati masjid dan arah kiblat. Hadis yang berbunyi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fahakkaha bi yadihi wa ru'iya minhu qarahiyatun aw ru'iya qarahiyatuhu lizalika wa shiddatuhu alayhi wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamai summa akhadha tarafa ridaihi fabazaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'al hakaza. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat kahak kering melekat di arah kiblat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengikis dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil batu kikis dengan tangannya. Dalam keadaan terzahir pada keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam,
tanda tidak suka akan perkara tersebut, perbuatan yang telah dilakukan, kan? Atau terzahir pada keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam rasa tidak suka dan nampak ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang daripada kamu apabila dia bangun untuk bersolat, maka sebenarnya dia ingin bermunajat kepada Tuhannya, atau seakan-akan Tuhannya itu berada di antaranya dan di antara kiblat. Oleh itu, janganlah sesekali dia berludah pada arah kiblatnya, tetapi jika ingin berludah, ludahlah pada arah kirinya atau di bawah kakinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil hujung kainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam meludahi pada kain itu dan dilipatkan kain itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dia melakukan begini sebagaimana yang aku buat ini. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah ataupun yang kurang itu ada kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.